Filem Black Widow hanya keluar di teater sahaja, di pawagam sahaja. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf tak ada nak buat movie review ataupun trailer reaction. Hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys tentang pendapat Zaf terhadap kes yang berlaku di antara Scarlett Johansson, iaitu Black Widow, dengan Disney. Okay, kalau korang tak tahulah, dalam beberapa hari yang lepas, setakat ni lah bulan Julai, 30 Julai, 31 Julai, Scarlett Johansson telah mengadakan satu lawsuit untuk menyaman Disney sebab Disney mengeluarkan filem Black Widow ke dalam Disney Plus secara Premier Access. Sedangkan filem tersebut dalam kontrak mengatakan perlu dikeluarkan di theatrical release sahaja. So, hari ni kita akan walk through bagaimana benda ni boleh berlaku dan apa terjadi selepas tu. Aku just nak berkongsi dengan you guys supaya benda ni tidak menjadi persoalan korang lah. Kenapa? Kecoh sangat dekat social media tentang Black Widow lah, dengan Disney lah. Lepas tu Kevin Feige pun masuk sekali kan. So, cerita dia macam ni. Scarlett Johansson, okay, pelakon kepada filem Black Widow dan the whole MCU punya franchise, telah mengadakan satu lawsuit untuk menyaman Disney sebab Disney mengeluarkan filem Black Widow yang korang tahu dekat Malaysia tak keluar-keluar lagi, okay, which is dalam bulan Oktober baru keluar dekat Disney Plus secara percuma. Telah mengeluarkan filem Black Widow secara Premier Access di dalam Disney Plus. Okay, untuk pengetahuan semua, apa yang aku faham lah daripada kes ni adalah filem Black Widow hanya keluar di teater sahaja, di pawagam sahaja. Tetapi dalam masa Black Widow release bulan 7 hari tu, dia keluar serentak di dalam pawagam dan juga di Disney Plus US. Okay, ni cerita dekat US lah. Nanti Azam akan cerita masuk Malaysia. Di situ ada satu clash lah. Sebab dalam kontrak kata teater saja. Tengok-tengok dia keluar dua kan. So dekat situ mula aku sangsi, oh, rupa-rupanya semua yang bayar Premier Access US tu, bila diorang bayar untuk tonton Black Widow di Disney Plus, bukannya benda tu seperti seolah-olah macam Astroverse. Kenapa aku bagi example Astroverse? Astroverse punya modus operandi diorang, filem-filem yang ditayangkan di Astroverse, okay, diorang ni, Astroverse ni act as cinema. Diorang ni seolah-olah macam cinema tapi dalam bentuk virtual, okay. Diorang bukan macam Netflix ataupun HBO Go, which is diorang membeli rights filem tu untuk ditayangkan di dalam platform diorang. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Sebab selama ni aku ingatkan Disney Plus ni beroperasi diorang punya Premier Access untuk membayar $20 lebih, kalau convert ke dalam duit Malaysia dalam $100 lebih untuk menonton satu filem selama sebulan tu. Aku ingatkan modus operandi Disney Plus sebelum ni macam dia buat Premier Access tu semata-mata untuk dijadikan platform alternatif cinema. Rupa-rupanya Disney Plus punya modus operandi sangat berbeza dengan Astroverse. Kalau kau nak tahu, Astroverse punya adalah filem tu akan ditayangkan di Astroverse. Astroverse akan dapat share dia, pembikin producer filem tu akan dapat share dia, dan adalah tax dia juga kan, tapi tax dia rendah berbanding cinema kan. So itulah pembahagian dia. Kalau korang beli tiket RM15.90, ada share dia. Dia pergi ke Astro berapa, pergi dekat producer filem berapa, dan juga tax. Okay, itu yang aku ingat selama ni modus operandi di Disney. Tapi selepas lawsuit ni keluar, aku baru tahu yang sebenarnya bila korang beli Premier Access Disney Plus US tu, korang bukannya bayar kepada filem, tapi korang membayar kepada Disney sebab Disney mempunyai rights untuk filem Black Widow tersebut. Korang faham tak apa yang aku cuba maksudkan ni? Ini yang terjadi kenapa Scarlett Johansson ingin menyaman Disney. Dia menyaman Disney sebab seperti mana yang korang tahu, dalam beberapa minggu yang lepas, pada week pertama di cinema Black Widow, diorang punya kutipan memang tinggi, tapi diorang menerima backlash pada second week. Memang merudum gila babi punya kutipan, memang tak boleh nak survive. Hanya disebabkan inilah Disney Plus punya Premier Access. So itu memberikan efek kepada diorang punya kutipan lah. Dan dekat situlah berlakunya perbelahan. Black Widow ingin menyaman Disney sebab Disney kacau periuk nasi diorang. Tiba-tiba kacau periuk nasi kan. Dah macam aku mengacau periuk nasi pula. But then itulah sebab dia kenapa dia saman kan. But then selepas tu pula Disney Plus telah mengeluarkan statement yang Disney telah mengeluarkan statement bahawa diorang tak ada langgar apa-apa kontrak langsung. Dan dia menyatakan bahawa Scarlett Johansson dan juga the whole team tidak peka dengan keadaan situasi COVID-19 sekarang ni. So dia play victim tau. Dia konon seolah-olah macam Black Widow ni mata duitan. Bukan Black Widow lah, Scarlett Johansson ni mata duitan pula kan. Tak, sebenarnya benda ni memang dah dalam kontrak, tapi aku tak tahulah sebab benda ni masih lagi progress dan kita tak tahu apa yang berada di dalam kontrak diorang ni semua kan. So aku nak berkongsi dengan korang tentang benda ni sebab progress dia macam mana tiba-tiba diorang boleh backfire pula. Disney backfire pula, diorang deny that claim. Sekarang ni aku rasa diorang proceed with lawsuit. And then tiba-tiba Kevin Feige pun
yang berada di dalam Marvel Studios, which is Marvel Studios memang berada di bawah Disney, tapi diorang entiti yang berbeza, diorang cuma di-own oleh Disney. Tapi still Kevin Feige mempunyai pendirian dia yang tersendiri, which is agak, bila aku baca statement itu macam berpihak kepada dua pihak lah. Tapi lebih memberat kepada Scarlett Johansson as Black Widow, dan dia seolah-olah macam ni lah, dia nak benda ni as closed door lah, tak perlulah nak kecoh benda-benda ni semua kan. So bagi aku benda ni masih lagi on hold. Kita ini baru sahaja 2 hari kan selepas kes tu terjadi kan. Kenapa aku nak share benda tu? Sebab mungkin ada ramai orang yang tak jelas kenapa tiba-tiba Scarlett Johansson nak sue, nak saman Disney, dan kenapa benda ni boleh terbangkit. Sebab ini kali pertama filem Marvel yang keluar serentak dekat pawagam di US dan juga di Premier Access. Di Malaysia pula, nak tak nak memang kena tunggu. Itu adalah, aku pun dekat sini nak menyelitkan satu benda di mana kita mempunyai satu aku banyak gila dapat mesej yang geng-geng nak tengok secara legal ni kecewa gila babi. Sebab kita still dalam lockdown, kita tak dapat nak pergi cinema. Banyak gila blockbuster yang kita tak dapat tengok on the spot, dan banyak gila spoiler yang perlu dielakkan. So aku sebenarnya rasa sedih lah, sebab ramai gila orang mengadu kat aku kan, macam mana ni kita nak support yang legal kan, tapi banyak gila illegal site duk mencucuk sana kan, diorang pun tak tahan pun kan. So aku rasa dekat sini aku nak menyatakan bahawa just bertabah lah. Aku dah setahun lebih benda ni berlaku, dan aku memang redha lah. Walaupun aku minat cerita Black Widow, banyak lagi lah filem-filem US kan, tapi nak buat macam mana kan, kita dah kena oppress ni. Kita dah berada kat dalam lockdown, tak keluar-keluar. Sinema yang tak ada kes pun kena tutup bagai semua kan. So nak tak nak hadap lah benda ni dah berlaku. Kita pun tak boleh nak buat apa sekarang ni. But then untuk kes Black Widow ni masih lagi on hold, sebab benda ni tak masih lagi progress lah. Diorang tak tahu diorang nak sue ke tak, ataupun memang dah confirm ada lawsuit betul-betul nak menyaman Disney ataupun tidak kan. So aku saja nak berkongsi dengan korang tentang benda tu, dan eventually dia comes to the point where aku nak menyampaikan bahawa kebanyakan penggemar sinema sekarang ni tengah kecewa dan sangat sedih sebab tak dapat tengok filem-filem ni dekat pawagam semua, dan tak dapat nak support filem-filem kegemaran diorang. But then apa pandangan you guys tentang kes yang berlaku di antara Scarlett Johansson dan juga Disney ni, dan apakah kesannya terhadap diri korang, di mana korang kita kat Malaysia ni macam tengok dia macam diorang bergaduh kat US, sedangkan kat Malaysia pun nak tengok pun tak dapat kan. So Disney Plus akan keluar, sepatutnya lah dia akan keluar Disney Plus Hotstar Malaysia 3 bulan selepas keluarnya di US. Bermaksud dalam bulan Oktober macam tu baru dia akan keluar dekat Disney Plus Hotstar Malaysia kan. Tapi setakat ni memang tak ada apa-apa official announcement daripada Disney Plus Hotstar. So tak tahulah, mungkin tiba-tiba cancel ke apa kan. But then itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching and listening. Jumpa lagi pada Zavlog yang akan datang. Thank you.